Abu Jahal dan kuncu-kuncu meletakkan perut unta di atas bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada suatu waktu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan sembahyang dekat Kaabah, kebetulan Abu Jahal dan kawan-kawannya duduk dekat situ. Dan kebetulan pula kemarinnya ada orang menyembelih unta di situ. Abu Jahal berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, siapakah di antara kamu yang sanggup mengambil perut unta dan meletakkan di atas bahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia sujud?" Kemudian pergilah salah seorang dari mereka mengambil perut unta yang terdapat dekat situ. Lalu mereka pun meletakkan perut unta di atas bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sujud. Ibnu Mas'ud berkata lagi, "Setelah itu mereka ketawa terbahak-bahak dan aku tidak dapat berbuat apa-apa melainkan berdiri sahaja melihatnya. Kalaulah aku sanggup sudah tentu aku buang perut unta itu dari bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kepala, sebaliknya beliau terus berada dalam sujud sehingga ada orang yang pergi memberitahu Fatimah. Ketika itu Fatimah masih budak-budak lagi. Setelah Fatimah datang, lalu dibuangkan perut unta tersebut dari bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah menghampiri Abu Jahal dan kuncu-kuncu, lalu Fatimah memaki ke semua mereka itu. Setelah selesai Rasulullah menunaikan sembahyang, maka beliau pun mengeraskan suara dengan berdoa. Beliau membaca doa 3 kali dan apabila beliau meminta 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Allahumma alaika bi Quraisy." Ketika Abu Jahal dan kuncu-kuncunya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, mereka berhenti dari ketawa kerana takut akan doa beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma alaika bi Abi Jahal bin Hashim, wa Utbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, wal Walid bin Uqabah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'aid." Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membinasakan mereka itu. Ibnu Mas'ud ada menyebut nama orang yang ketujuh dalam kumpulan itu, tetapi perawi lupa namanya. Kata Ibnu Mas'ud lagi, "Demi Allah yang telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yang hak, sesungguhnya aku melihat kesemua orang-orang yang disebutkan nama mereka dalam doa beliau itu kesemuanya mati tergeletak dalam perang Badar. Kemudian mayat-mayat mereka itu diseret ke dalam lubang di Badar itu. Wahai saudara-saudaraku, jangan sekali-kali kita ingat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa supaya membinasakan mereka disebabkan beliau hendak membalas dendam. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu ruang pun untuk membalas dendam pada sesiapa pun. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan supaya mereka itu binasa hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang tahu. Janganlah kita membaca sesuatu cerita itu kemudian kita mempunyai sangka buruk. Mereka yang menyangka buruk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka itu bapa syaitan. Sifat sabar yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan terdapat pada diri sesiapa pun di dunia ini. Oleh itu bila kita membaca cerita begini, syaitan akan mengganggu kita. Kita hendaklah bertekad dalam hati kita bahawa tidak ada walau satu titik pun dalam diri Rasulullah itu sifat balas dendam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari dirasuk oleh syaitan dengan memburuk-burukkan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik akhlak itu ialah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik cara hidup itu adalah cara hidup yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.